Hai, Assalamualaikum. Okey, dah lama kita tak cerita pasal aquaponik. Jadi hari ni saya share sikitlah tentang sistem aquaponik. Kebetulan hari ni memang ada 2-3 benda, 2-3 kerja yang saya nak kena buat dengan sistem aquaponik ni. Ini adalah sistem mini aquaponik dan dulu saya gunakan sistem ni untuk menternak lobster air tawar ataupun udang kadar air tawar. Dan sistem ni pun dah terbiar. Tapi dekat dalam ni memang ada ikan tilapia. Okey, bagi tuan-tuan yang masih baru dekat channel ni ataupun yang jumpa channel ni melalui video-video tentang sistem kuasa solar, review pasal handphone ataupun projek-projek DIY, saya akan ceritakan sedikit tentang aquaponik ni. Aquaponik ni adalah satu sistem yang menggabungkan ternakan dan juga tanaman dalam satu sistem yang sama. Dalam bahasa yang lebih mudah, dekat atas kita ada pokok, kita ada tanaman, dekat bawah kita ada ternakan air tawar. Dan jenis ternakan air tawar yang kita boleh bela dalam sistem aquaponik ni adalah ikan, sebagai contoh ikan siakap, ikan tilapia, dan boleh dikatakan hampir kesemua jenis ikan air tawar kita boleh bela dalam sistem aquaponik. Dan yang menariknya, kita boleh gunakan sistem aquaponik ni untuk menternak lobster air tawar ataupun udang kara air tawar. Sistem yang tuan-tuan nampak ni saya namakan sebagai mini aquaponik sebab dia bersaiz kecil. Kalau kita nak bandingkan dengan yang sebelah ni, lebih besar, saya gunakan tangki 250 gallon dan saya gunakan untuk menternak ikan siakap. Dan untuk sistem yang kecil ni, dulu saya gunakan untuk menternak lobster air tawar, dan untuk induk saya masukkan ke dalam ni. Dan bila dia dah bertelur, baru saya akan pindahkan ke dalam tempat yang lain. Dan untuk lobster air tawar ni memang sangat mudah kita bela. Saya rasa antara banyak ternakan yang saya bela dekat sistem aquaponik ni, lobster air tawar lah yang paling mudah nak bela. Tapi sekarang ni dekat rumah saya ni memang dah tak ada lobster air tawar. Sebab satu masalah dengan ternakan lobster air tawar ni adalah masalah fogging. Sebab saya tinggal dekat kawasan perumahan. Bila ada kes denggi, KKM akan datang buat semburan, akan buat fogging. Dan lobster memang tak tahan dengan asap fogging. Jadi buat sementara waktu ni saya stopkan dulu ternakan lobster air tawar. Yang ada dalam sistem ternakan ni sekarang ni adalah ikan tilapia. Anak-anak ikan tilapia saya rasa tak banyak, di bawah 10 ekor saja, dan benih tilapia ni saya tak beli, saya jumpa dalam sistem yang besar, sistem gata. Dan untuk yang ni pula, yang ni pun sama juga, sistem aquaponik, dan saya gunakan sistem ni untuk menternak ikan air tawar, ikan yang lebih besar lah. Dan untuk sistem ni biasanya saya gunakan untuk menternak ikan tilapia dan juga ikan siakap. Dan untuk sistem ni, dia konsep masih lagi sama, cuma sistem ni lebih besar dan dia complicated sikit lah nak bandingkan dengan yang tadi yang simple saja. Okey, tapi sebenarnya benda ni memang mudah saja kalau tuan-tuan nak faham, dan saya dah tunjukkan satu persatu macam mana tuan-tuan nak set up semua sistem ni. Dan untuk sistem ni kita ada dua tangki ternakan. Yang ni kita namakan sebagai sump tank, yang ni kita namakan sebagai main tank. Kebiasaannya, anak benih ikan yang baru masuk saya akan masukkan ke dalam sump tank, dan bila dah besar saya akan pindahkan ke dalam main tank. Dan sementara nak tunggu ikan ni besar, nak harvest, tangki ni dah kosong, saya akan masukkan pula benih ikan yang baru dekat dalam ni. Dan bila ikan ni dah besar, kita dah harvest, saya akan pindahkan ikan tadi masuk ke dalam main tank. Dan tujuan saya buat aquaponik ni, saya buat ni bukanlah untuk jual ikan, tapi saya gunakan sistem ni untuk menternak dan saya makan sendiri. Dan yang ni pula adalah sistem filter. Dekat sini saya ada 3 jenis filter. Yang pertama adalah solid waste filter untuk kita buang kotoran yang besar. Kemudian dekat sini kita ada filter span. Filter span ni konsep dia sama macam dekat aquarium. Dan lagi satu yang ni kita ada biofilter. Biofilter ni akan bantu kita untuk tukarkan amonia daripada taik-taik ikan tu menjadi nitrit. Nitrit masih lagi beracun, masih lagi bahaya kepada ternakan. Kemudian dia akan tukar kepada nitrit. Nitrit itulah baja untuk tanaman. Dan untuk sistem aquaponik ni, kita tak payah masukkan baja langsung. Untuk sistem yang besar ni, walaupun kita ada 2 tangki ternakan, tapi pump ataupun water pump kita cuma perlukan satu saja. Dan kedudukan water pump adalah dalam sump tank. Okey, water flow, pump ada dekat dalam ni, dia akan pump air. Pertama akan masuk ke dalam tangki ternakan, kemudian kita pecahkan gunakan T, masuk ke dalam main tank ni, tank yang besar. Dan bila dah semakin banyak air masuk ke dalam main tank ni, dia akan melimpah, dia akan overflow. Okey, ni yang kita panggil sebagai SLO ataupun solid lifting overflow. Tujuan kita gunakan SLO ni supaya air yang akan keluar ke dalam filter nanti adalah air yang di bahagian bawah, dan dia akan bawa sekali dengan segala kotoran. Dan macam mana nak buat SLO ni dan macam mana nak set up tangki ni pun saya dah buat video dah, tuan-tuan boleh tengok link kat atas ni. Okey, bila dah overflow, air bersama kotoran tadi dia akan masuk dalam filter yang pertama, kemudian dia akan tapis, dia akan overflow masuk dalam filter kedua dan akan masuk ke dalam
filter yang ketiga. Dan daripada filter yang ketiga, filter yang terakhir ni dia akan overflow, dia akan melimpah masuk balik ke dalam sump tank. Itulah water flow yang ada dalam sistem ni. Dan sekarang kita tengok pula satu persatu apa yang ada dalam filter ni. Bagi yang baru memulakan perniagaan atau bercadang untuk tingkatkan keyakinan pelanggan melalui laman web dan pada masa yang sama nak highlight produk ataupun perkhidmatan, sila layari www.malaysiadeveloper.com untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang pakej-pakej yang ditawarkan dalam membina laman web. 4 langkah mudah untuk membina laman web. Pertama, dapatkan sebut harga berdasarkan keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, sediakan bahan-bahan yang nak dimasukkan ke dalam website berserta bayaran deposit, dan demo pertama laman web anda akan siap dalam tempoh hanya 10 hari bekerja sahaja. Bila tuan-tuan dah finalize dengan konten dan juga desain laman web tersebut, barulah tuan-tuan buat bayaran penuh dan website akan dilancarkan dalam tempoh 48 jam. Selain itu, tuan-tuan juga boleh lihat website-website yang telah dihasilkan oleh Malaysia Developer. Untuk maklumat lanjut, boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Kita sambung semula dengan video tadi. Okey, macam saya cakap tadi, sepatutnya pipe ni akan masuk ke dalam main tank, tapi ini saya ubah sikit untuk sementara sebab main tank ni saya dah buat preparation untuk masukkan benih siakap yang baru. Jadi saya asingkan dulu main tank ni daripada sistem ni. Dan untuk sementara, air daripada sump tank tadi, pipe ni dia akan masuk balik ke dalam kita punya filter yang pertama. Kita dah bypass main tank ni. Ni hanyalah sementara saja sebab saya tengah prepare air ni untuk masukkan benih siakap yang baru. Bila dah masuk benih nanti, baru saya akan ubah balik pipe ni masuk ke dalam main tank dan air akan keluar melalui overflow masuk ke dalam filter. Filter yang pertama ni kita panggil sebagai solid waste filter. Cara nak buat filter ni tuan-tuan jangan risau, memang saya dah buat video dah macam mana tuan-tuan nak buat filter ni step by step. Dan yang tuan-tuan nampak terbang ni, yang ni bukan nyamuk. Ni kita panggil sebagai mesh fly. Mesh fly ni habitat dia memang di dalam kawasan dalam tangki air yang bernutrien, yang ada baja. Dan jangan risau, ni bukan nyamuk dan mesh fly ni tak berbahaya seperti nyamuk. Dan kalau Kementerian Kesihatan datang rumah tuan-tuan pun, tuan-tuan jangan risau sebab saya dah explain dengan detail apa itu mesh fly dan video pun ada tentang mesh fly ni. Filter yang kedua, okey, air daripada filter yang pertama tadi dia akan masuk ikut pipe ni, turun ke bawah, kemudian air akan naik balik dan dia akan ditapis menggunakan filter ni. Ini adalah filter span yang sama kita gunakan dalam akuarium. Kemudian daripada filter yang kedua ni, air akan overflow masuk pula ke dalam filter kita yang ketiga ataupun kita punya biofilter. Biofilter ni pula dia tak sama dengan dua filter yang tadi. Walaupun nama dia filter, tapi fungsi dia bukanlah untuk tapis kotoran, bukan. Biofilter ni dekat dalam ni kita letak K1 media filter. Ini sebagai tempat ataupun perumah untuk bakteria baik. Bakteria lah yang akan tukarkan amonia kepada nitrit, nitrit kepada nitrit. Dan fungsi biofilter ni bukanlah untuk tapis air bagi bersih, tak. Fungsi dia adalah tempat tinggal untuk bakteria yang akan bantu kita dalam sistem aquaponik ni. Dan memandangkan nitrifying bakteria tadi adalah benda hidup, jadi dekat dalam ni kita perlu sediakan oksigen. Kita kena ada aerator untuk supply oksigen kepada bakteria. Okey, dekat atas pada sump tank ni pula, ini adalah kita punya takung tanaman secara aquaponik. Dan untuk aquaponik ni, walaupun kita boleh tanam semua jenis tanaman, tapi kebiasaannya saya cuma akan tanam tanaman jenis herba dan juga ulam saja. Untuk tanaman contoh macam sawi dan sebagainya, bagi saya kurang sesuai dalam sistem aquaponik ni sebab dia perlukan zat yang lebih, ada nutrien-nutrien yang tertentu yang dia perlukan. Sebab tu kalau kita tanam sawi dekat dalam sistem aquaponik ni, kita akan nampak daun tu akan jadi kuning sebab kurang sumber iron. Dan bagi saya, kalau tuan-tuan nak tanam sawi, sayur-sayuran hijau ni, lebih elok kita gunakan sistem hidroponik. Dan untuk hidroponik pun saya buat juga dekat rumah ni. Dekat sini kita ada pokok kari. Kalau kita tengok daun ni memang besar, memang sihat, subur. Serai, daun kesum. Dan dekat belakang kita ada pokok halia, cili dan juga kunyit, bayam Brazil. Dan ni adalah pokok anggur. Untuk media tanaman dalam sistem aquaponik ni saya gunakan Leca ball ataupun hydroton. Dan dalam sistem aquaponik ni kita tak boleh gunakan tanah sebagai media tanaman. Dan untuk menggantikan hydroton ni, sebab hydroton ni harga dia agak mahal juga,
Tapi kalau tuan-tuan nak beli, saya akan letakkan link kat bawah dekat video description. Dan untuk tuan-tuan gantikan hydroton ni, tuan-tuan boleh gunakan batu sungai. Tapi jangan gunakan batu konkrit sebab batu konkrit bersifat alkali. Dan batu konkrit juga mudah hancur. Dan bila batu tu hancur nanti, sistem kita akan tersumbat. Dan the best media memang hydroton. Dan hydroton ataupun leka bor ni, tuan-tuan jangan risau, ni memang boleh guna sampai bila-bila. Ini saya beli pada tahun 2012. Sekarang 2022, dah 10 tahun saya gunakan leka bor ni. Dan untuk leka bor ni, satu beg 20 liter, dia jual dalam liter, tak jual kilo. Satu beg dalam RM80 hingga RM100. Dan untuk net pot, sistem gata ni saya gunakan net pot yang biasa digunakan untuk tanam orchid. Dan untuk takung tanaman, saya gunakan gata. Gata ni lah yang biasa kita pasang dekat hujung atap untuk tadah air hujan tu. Saya gunakan gata. Saya ada 4 gata dekat sini. Jadi kita ada 4 air yang masuk ke dalam setiap gata. Dan dekat hujung sebelah sini kita ada bell siphon. Dan fungsi bell siphon ni, dia macam ni. Air akan sentiasa kita pump masuk ke dalam gata. Dan bila dah sampai dekat ketinggian tertentu, air ni dia akan turun, dia akan flush. Sama macam kita flush dekat dalam tandas tu, kesemua air akan turun serentak masuk balik ke dalam tank. Okey, untuk sistem aquaponik ni mungkin tuan-tuan yang pertama kali dengar, tuan-tuan rasa complicated. Tapi jangan risau sebab semua apa yang saya tunjuk kat tuan-tuan ni memang dah ada video, tuan-tuan boleh follow step by step. Dan dekat belakang ni kita ada tanaman halia. Kemudian dalam setiap tangki ternakan ni memang wajib kita kena pasang aerator untuk oksigen. Lebih-lebih lagi bila kita menternak dalam tangki yang kecil macam ni, memang wajib kena ada oksigen. Dan ada 2-3 jenis ternakan yang memang sangat sensitif dengan oksigen, terutama ikan siakap. Ikan siakap kalau setengah jam tak ada power, tak ada oksigen, ikan siakap akan mati. Sebab itulah untuk sistem ni, saya gunakan pump oksigen yang ada backup bateri. Dan backup bateri pun saya backup lagi dengan sistem kuasa solar. Pernah juga orang tanya, kenapa pula kita bela ikan dalam tangki, kita perlukan pump oksigen? Okey, cerita dia macam ni. Kalau kita nak bandingkan dengan kolam tanah, kolam besar, ikan tak banyak. Jadi jumlah oksigen terlarut dalam air tu banyak. Dan bila kita menternak dalam tangki macam ni, air sikit, jadi oksigen terlarut pun sedikit. Jadi kita perlu gunakan pump oksigen untuk masukkan oksigen tambahan supaya kandungan oksigen tu mencukupi untuk ternakan. Dan oksigen memang wajib kena ada. Tadi saya ternampak lagi seekor anak ikan tilapia, benih tilapia dekat dalam ni. Dulu kat dalam ni ada ikan tilapia yang dah besar, dia bertelur dalam ni. Kemudian ada telur ataupun anak-anak ikan tu dah dipam masuk ke dalam gata ni. Dan dekat dalam ni memang ada lagi 2-3 ekor anak ikan tilapia. Kita ambil, kita masukkan ke dalam mini aquaponik dulu. Wah, dah bertambah. Wah, ada. Ni bayam Brazil ni memang cepat membiak. Ada banyak. Ada 2, 3, 4 ekor anak tilapia dalam ni. Kita keluarkan semua, kita masuk ke dalam mini aquaponik. Ada 4 ekor dalam ni. Kacau betul le kabel ni. Satu, ikan tilapia ni sebenarnya memang sangat mudah membiak. Kadang kita beli benih sekali je, kita bela sampai besar, kemudian dia akan bertelur. Ni ada lagi 2, okay, dah habis lah. Semua ada 4 ekor je dalam ni. Gata yang lain belum tengok lagi, mungkin ada lagi. Kita masukkan balik bayam Brazil, tapi saya rasa nanti kemungkinan bayam Brazil ni saya nak buang lah. Saya nak tanam dengan tanaman yang lain. Daun sup ke, daun bawang ke. Dan pokok anggur. Dah lama tak tengok ikan siakap kan, jadi hari ni saya akan tunjuk sikit lah keadaan ikan siakap yang ada dalam ni. Tapi dalam ni ikan dah tak banyak, saya rasa tak sampai 5 ekor pun. Dan sebenarnya ikan yang ada dalam ni adalah ikan yang terbantut sikit saya hasilkan daripada tangki yang besar tu. Okey, kebiasaannya dalam 100 ekor ikan tu, dia akan ada ikan yang kecil, yang lambat sikit membesar daripada yang lain. Jadi saya asingkan dia. Ikan ni sama macam kita lah, macam manusia. Contoh dalam sebuah keluarga, okey, yang sulung mungkin dia badan tegap tapi pendek sikit. Yang kedua mungkin dia pendek, kemudian badan gempal sikit. Yang ketiga mungkin dia tak tinggi sangat, tak gemuk sangat, kepala botak, biasalah handsome sikit lah. Yang nombor 4 pula mungkin dia tinggi sikit tapi perut dia buncit. Dan yang kelima mungkin tak tinggi sangat, hitam sikit. Sebab tu dia pelbagai. Sama juga dengan ikan ni, ada yang kecil, ada yang besar. Seronok pula kutuk adik-beradik kan. Kita tengok. Jadi kalau dah tak banyak ni, susah sikit nak tangkap ni.
Tapi dalam memang tak besar lah. Ikan ni itu, saya masuk itu dalam bulan 4 dekat bulan 5 lah, masa bulan puasa sebelum saya balik raya. Sekarang ni dah bulan 10, lebih kurang dalam 5 bulan lah. Dan untuk siakap ni biasanya kita cuma ambil masa antara 5 hingga 6 bulan saja, kemudian kita dah boleh harvest. Inilah dia ternakan ikan siakap dalam sistem aquaponik. Okey. Ni yang terbantut tu lah. Yang lain pun lagi kecil. Okey, dalam hujung bulan ni saya akan masukkan lagi benih dan biasanya saya akan masuk 100 saja ekor anak benih. Tapi kali ni mungkin lain sikit lah sebab sekarang ni dalam ni ada 4-5 ekor saja ikan yang terbantut. Ikan nanti mungkin saya akan harvest dalam 2 ataupun 3 bulan lagi. Kemudian benih ikan yang baru saya akan masukkan terus dalam tangki yang besar dalam main tank ni. Dia akan duduk dalam main tank ni daripada kecil sampai besar lah. Biasanya antara 5 hingga 6 bulan saja. Dan selepas 3 bulan, ikan ni saya akan harvest, kita akan masak, kita akan makan. Kemudian saya akan masukkan pula anak benih yang baru, lagi 100 ekor dalam tangki ni. Okey, untuk benih siakap ni, dia ada 2, siakap merah dan siakap putih. Saya rasa untuk kali ni saya akan masukkan siakap putih dulu dalam tangki yang besar. Selepas 3 bulan saya akan masukkan siakap merah pula kat dalam tangki ni, 100 ekor juga. Dan untuk tuan-tuan dapatkan anak benih ikan siakap ni, saya dapatkan anak benih ikan siakap daripada Benut Aquamarine. Untuk tuan-tuan nak dapatkan anak benih, tuan-tuan boleh call nombor ni. Saya akan letakkan nombor telefon dekat sini. Okey, lagi satu soalan yang selalu orang tanya tentang ternakan ikan siakap ni. Bang, siakap ni ayak tawak ke ayak masin? Okey, daripada mula awal tadi saya beritahu, aquaponik ini adalah ternakan air tawar. Walaupun siakap ni memang asalnya ikan air masin, tapi pada peringkat benih, masa saiz 1 inci hingga 2 inci tu, dia dah mengalami proses peralihan daripada air masin kepada air tawar. Jadi siakap yang saya bela ni memang 100% air tawar. Dan kalau tuan-tuan nak bela pun tak payah nak tambah garam, tak payah. Dan lagi satu, selalu orang tanya, selalu orang komen, bang kenapa lama tak update ikan siakap ni? Cerita dia macam ni, untuk ikan siakap ni saya masih lagi dalam proses nak belajar untuk menternak ikan siakap ni. Dia ada 2 benda. Satu, kita nak belajar menternak ikan siakap, dan yang kedua, saya nak kena sesuaikan ternakan ikan siakap ni dalam sistem aquaponik. Kalau untuk ikan tilapia tak ada masalah sebab dah lama saya bela, dah dekat 10 tahun saya bela. Saya confident saya boleh ceritakan tuan-tuan detail tentang ikan tilapia dalam sistem aquaponik. Tapi untuk ikan siakap ni masih lagi dalam proses pembelajaran, sebab itulah jarang-jarang saya update pasal ikan siakap ni. Dan setakat ni pengalaman yang saya belajar tentang ikan siakap ni, benda pertama yang wajib kita kena ada adalah backup power. Kali pertama saya bela, semuanya mati sebab pump oksigen tercabut. Kemudian kali ketiga sama juga, masalah pump oksigen juga, power trip. Jadi sebab itulah kalau tuan-tuan nak bela ikan siakap ni, untuk sistem macam ni memang wajib kena ada backup power. Sebab tu juga dekat sini saya gunakan pump oksigen yang ada backup power dekat sini, dan power source untuk pump ni pun saya gunakan sistem kuasa solar. Jadi dekat sini saya ada 2 backup power system. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan ada satu pun dah cukup. Contohnya tuan-tuan beli air pump ni, Hailia CP60, dia ada bateri dekat dalam ni. Tapi bateri ni pun dah rosak, saya gantikan bateri yang lebih besar. Saya gantikan bateri 12 volt 100 mAh. Dan untuk pump ni saja dia boleh bertahan selama 3 hari dengan backup bateri. Dan untuk power source pump ni, saya gunakan sistem kuasa solar. Dan bila sebut tentang sistem kuasa solar ni, dia ada soalan yang paling famous tentang solar ni. Orang akan tanya, berbaloi ke guna solar ni? Dia sebenarnya tentang berbaloi ni bergantung kepada keadaan dan sebab apa kita nak pasang. Untuk situasi saya ni memang sangat berbaloi. Sebab kalau tak ada sistem ni, ikan saya mati. Tapi kalau tuan-tuan nak gunakan sistem kuasa solar ni untuk gantikan power daripada TMB dekat rumah, memang tak berbaloi. Walaupun saya memang ada buat kerja-kerja pemasangan solar, dan kebanyakan tempat yang saya pasang tu adalah tempat yang memang langsung tak ada power source daripada TMB, tu baru berbaloi kita nak gunakan solar. Dan lagi satu, sebagai contoh, saya ada seorang kawan yang sewa tanah pertanian untuk buat pertanian, buat fertigasi. Bila dicari tanah nak sewa dan tanah tu ada tiang elektrik, ada kemudahan asas, sewa tanah tu tinggi. Jadi kalau dia sewa tanah yang tak ada akses kepada elektrik, sewa dia murah. Jadi lebihan tu digunakan untuk pasang sistem kuasa solar. Kemudian tentang makanan untuk ternakan ni, untuk ikan siakap, buat masa ni saya belum jumpa lagi makanan alternatif untuk menggantikan pellet ataupun dedak. Tapi untuk ikan tilapia,
kita boleh bagi makan pellet ataupun kita boleh bagi makanan-makanan yang organik. Sebagai contoh, kita boleh bagi makan azolla ataupun black soldier fly. Tapi untuk siakap ni buat masa ni memang 100% saya bagi makan pellet. Saya tak jumpa lagi makanan alternatif untuk siakap. Tapi sebelum ni pernah juga orang komen, oh ikan kalau bagi makan pellet ni tak sedap. Tapi sebenarnya selalunya ikan yang kita makan, yang kita beli dekat pasar, dekat market, kemudian ikan siakap yang kita makan dekat kedai-kedai tom yum, ikan tu pun semuanya makan pellet, makan dedak. Jadi bagi saya tak ada isu tentang rasa ikan sedap ataupun tak sedap. Tapi kalau untuk ikan keli yang biasa tuan-tuan makan dekat kedai ataupun yang beli dekat pasar, dengan ikan keli yang tuan-tuan bela dalam sistem aquaponik ni, rasa dia memang lain, lebih sedap, tak hanyir. Sebab dalam sistem aquaponik ni, kita tak ada masalah amonia. Air kita bersih, cantik. Tapi cerita pasal air yang bersih ni, kita jangan samakan ternakan aquaponik ni dengan ternakan ikan hiasan dalam akuarium. Kalau dalam akuarium, kita tengok dekat akuarium tu air dia jernih, cantiknya, sebab itu adalah ikan hiasan, sebab kita nak tengok ikan dalam tu. Jadi akuarium tu kita jagalah dengan bersih, nampak cantik. Dalam akuarium, air kita nampak jernih, tapi dekat dalam akuarium biasanya akan ada masalah amonia. Sebab tu kalau kita bela ikan dalam akuarium, kita kena kerap tukar air sebab ada masalah amonia. Berbanding dengan aquaponik ni, walaupun air ni nampak tak jernih, nampak hijau, kadang-kadang coklat, tapi kandungan amonia adalah rendah dan kadang-kadang kosong. Sebab itulah dalam sistem aquaponik ni, air tak perlu tukar langsung. Cerita pasal makanan pula, sekarang ni kita tahu harga pellet, harga dedak semuanya mahal, semuanya naik harga. Tapi untuk kita yang menternak ikan ni untuk makan sendiri, dia tak sama dengan penternak komersial yang bela ikan untuk dijual. Kita lebih fleksibel. Sebagai contoh, untuk ikan siakap ni, kalau kita nak ikan siakap ni cepat besar, kita bagi makan dengan pellet yang high protein. Dan pellet ni bila high protein, harga dia pun high. Jadi macam kita yang bela untuk makan sendiri ni, kita bukanlah rushing nak bagi ikan tu cepat besar sangat. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh gunakan pellet ataupun dedak yang low protein dan harga dia lebih murah. Dan untuk penternak komersial yang bela ikan untuk jual pun, ada option, ada makanan alternatif yang tuan-tuan boleh bagi untuk ternakan. Dan kadang-kadang bukan setakat kita boleh kurangkan kos makanan, tapi kalau kita pandai susun, pandai atok, kita boleh dapat makanan yang hampir-hampir percuma untuk ternakan kita. Sebagai contoh, azolla dan juga black soldier fly. Dulu dekat rumah ni pun masa saya bela tilapia banyak, saya bagi makan dengan makanan alternatif. Saya bagi makan azolla, saya bagi makan black soldier fly. Jadi ikan-ikan yang saya bela masa tu adalah organik. Okey, lagi satu cerita tentang power tadi, sebab ramai yang concern tentang kos elektrik bila kita buat sistem macam ni. Kadang-kadang orang komen bila cerita pasal ikan, pasal lobster, pasal apa-apa saja ternakan ni, orang akan tanya, ikan ni kena pakai oksigen tak? Ikan ni kena pakai oksigen tak? Sebab orang concern tentang kos elektrik, bil elektrik. Okey, sebenarnya saya dah pernah buat satu video tentang kiraan kos elektrik ni untuk water pump ataupun pump oksigen. Kesimpulannya, untuk satu water pump yang power ratingnya 20 watt, kos elektrik sebulan hanyalah RM7. Jadi kalau tuan-tuan ada dua pump, satu water pump, satu oksigen ataupun aerator pump, katalah dua-duanya 20 watt, jadi kos elektrik tuan-tuan sebulan hanyalah RM15. Dan kadang-kadang saya rasa pelik sebab orang terlampau takut dengan pump oksigen ataupun aerator ni, padahal kos elektriknya taklah tinggi. Sebab kita bela kat rumah ni tak perlulah pump yang besar, bukan kita nak gunakan kompresor 1 horsepower. Kita cuma gunakan pump 20 watt saja. Jadi jangan takut sangat, dan kalau nak bela wajib kena ada pump dan kos dia tak tinggi tuan-tuan. Tadi kita cerita tentang kos elektrik dan juga bil elektrik. Lagi satu orang selalu tanya adalah tentang kos air, bil air. Okey, tuan-tuan kena ingat, untuk sistem aquaponik ni, air kita cuma masuk sekali saja, tak payah nak tukar langsung pun. Dan kita cuma akan tambah bila air ni semakin surut disebabkan sejatan. Dan untuk sumber air pula, macam saya duduk kat kawasan perumahan, sungai jauh, paling dekat pun sungai Langat lah. Jadi dekat rumah ni saya cuma gunakan air paip, dan kita tahu air paip ada klorin. Jadi untuk masalah klorin tu, saya gunakan penapis ni. Penapis ni dia gunakan carbon filter dekat dalam ni. Jadi penapis ni dia akan tapis, dia akan buang semua klorin. Dan air yang kita tadah ni memang langsung dah tak ada klorin dah. Dan kadang-kadang ada juga soalan-soalan yang menarik lah, kadang-kadang lawak juga. Ada yang tanya, kalau dah tapis nak kena bubuh anti klorin tak? Kalau kita dah tapis, dah buang klorin,
tak payah lagi anti klorin. Dan saya memang sangat-sangat galakkan tuan-tuan gunakan filter ni, sebab filter ni mudah kalau kita nak tambah air bila air ni semakin surut. Okey, ingat sistem aquaponik ni air tak payah tukar, cuma kita tambah bila air ni semakin berkurang. Dan cara yang paling mudah kita nak tambah air, nak top up air dalam sistem ternakan ni adalah gunakan filter macam ni. Dan kalau rumah saya dekat dengan sungai pun, saya lebih prefer gunakan air paip. Lebih mudah untuk kita kontrol sebab kita tahu air paip yang masuk ke rumah kita ni adalah lebih bersih, tak ada pencemaran, dah dirawat di loji penapisan air. Dan kos air pun taklah tinggi sangat. Alhamdulillah, sebab saya duduk kat kawasan Selangor. Selangor ni air murah. Orang cakap selalu Selangor tak ada air. Saya rasa setahun tu ada kot sekali je kot. Jadi jangan percaya sangatlah dengan laporan-laporan dekat media tu. Tapi kalau tuan-tuan nak guna sangat air sungai lah, sebab dulu orang kata air sungai ni bagus, tapi saya rasa air sungai sekarang ni banyak yang tercemar. Lebih elok guna air pipe ni. Dan kalau tuan-tuan nak guna juga air sungai, pastikan tuan-tuan tahu, faham tentang rawatan air. Tapi kalau untuk yang beginner, saya rekomenkan gunakan saja air pipe, tapis buang klorin, dah tak ada masalah. Nak bela ikan ke, nak bela lobster pun tak ada masalah lagi dah. Lainlah kalau tuan-tuan dah pandai, dah tahu selok-belok tentang rawatan air, nak cek kandungan air, barulah gunakan air sungai. Dan untuk ikan siakap lah, penyakit yang selalu saya jumpa adalah white spot dan juga fin rot. Fin rot ni maksudnya kita tengok dekat bahagian ekor tu, dia macam mereput. Itu pun sama juga, rawatan mesti kita buat di luar tangki ternakan. Okey, untuk next video pasal aquaponik dekat rumah ni, kita akan fokus pada sistem mini aquaponik tu. Sebab bagi saya yang baru nak mencuba, nak berjinak-jinak dengan aquaponik ni, sistem mini aquaponik ni lebih mudah untuk tuan-tuan follow. Inilah asas untuk aquaponik sebelum tuan-tuan nak set up sistem yang lebih besar yang dekat belakang ni. Dan kalau tuan-tuan rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia dan share dengan kawan-kawan yang lain. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.